Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan video kita pada kali ini. Masih lagi di bab 1, rangsangan dan gerak balas. Pada video lepas kita dah masuk ke 1.1 sistem saraf manusia. Jadi hari ini kita akan masuk ke 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey. Rangsangan ialah satu perubahan pada persekitaran. Ya, contoh rangsangan termasuklah cahaya, bunyi dan bahan kimia. Manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Jadi manusia ada organ deria iaitu mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Ini adalah organ-organ dari manusia untuk mengesan rangsangan. Okey, kita masuk ke bahagian deria yang pertama adalah mata. Jadi kamu tengok kalau ada buku teks kamu boleh rujuk muka surat 11. Jadi pada pandangan mata kita ada 3 bahagian Bahagian pertama yang putih ni kita panggil sebagai sklera. Okey. Yang berwarna ni nama dia iris dan yang hitam yang dalam ni nama dia pupil. Okey, jadi bahagian hadapan mata ni kamu boleh nampak dia secara fizikal dengan jelas. Okey, jadi iris ni, contoh iris kita tengok gambar di sebelah kiri ni ada pelbagai jenis iris. Warna iris dekat dunia ni. Jadi kalau di Asia contohnya yang paling selalu adalah warna black and brown kan. Black and brown ni biasanya di Malaysia kita ataupun di Asia kita. Okey, seterusnya ini adalah bahagian mata dan fungsinya. Jadi kita akan masuk satu persatu. Okey, yang pertama adalah kornea Kornea adalah lapisan lusinar yang membiaskan dan memfokuskan cahaya. Okey, kornea berada di yang paling luar sekali ni. Okey, seterusnya konjungtiva. Konjungtiva ialah membran lusinar yang melindungi bahagian hadapan sklera. Tadi kan sklera ni putih kan. Okey, jadi bahagian depan dia ada konjungtiva dia untuk melindungi sklera. Okey, seterusnya glimer. Glimer adalah bendalir lusinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Itu fungsi dia. Dia mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Okey, seterusnya pupil. Pupil yang ini, yang tadi warna hitam tu ataupun di sini. Pupil adalah bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi pada topik 1.1 kita dah buat satu aktiviti bagaimana cahaya tu dia mengawal saiz pupil. Okey, seterusnya iris dia adalah bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Jadi saiz pupil tu dikawal oleh iris yang berwarna tu yang di sini. Okey, seterusnya otot silia fungsinya mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Okey, ligamen pengantung fungsinya adalah gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Okey, yang pegang kanta mata tu nama dia ligamen pengantung. Okey, seterusnya kanta mata ialah kanta cembung, lusinar dan kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Okey. Kanta mata di sini ataupun pada rajah ni daripada yang warna biru ni.
Okey, seterusnya glimaka ia bahan jeli lut sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina yang tengahnya. Sini adalah glimaka. Daripada kanta mata tadi dia masuk ke glimaka dan akan pergi ke retina di sini. Okey, ini adalah sklera yang warna putih kan. Okey, sklera ialah lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Okey, seterusnya choroid. Choroid ialah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan mengekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Ini lapisan hitam. Dekat sini adalah lapisan hitam je, itu adalah choroid. Okey, retina. Retina adalah lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impas saraf. Okey, retina dia akan menghasilkan impas saraf. Seterusnya bintik kuning. Bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat fotoreseptor. Okey, bintik kuning berada di sini. Yang warna bintik kuning di sini. Okey, ni atasnya retina. Okey, yang cikgu bangkah ni adalah bintik kuning. Okey, seterusnya bintik buta adalah bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian optik pada bulatan biru ni. Ini adalah bintik buta. Dia tak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor. Yang akhir sekali adalah saraf optik. Dia adalah gentian saraf yang membawa impas dari saraf impas saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Jadi daripada retina tadi dia hantar ke otak dengan bentuk impas saraf. Okey, jadi apakah warna objek yang dilihat? Retina mengandungi dua jenis fotoreseptor iaitu sel rod dan sel kun. Jadi sel rod ni dia peka terhadap keamatan cahaya. Jadi termasuklah cahaya yang samar tetapi sel rod ni tidak peka terhadap warna cahaya. Jadi warna cahaya apa yang peka? Dia adalah sel kun. Sel kun peka terhadap warna cahaya. Jadi ada tiga warna cahaya yang dia peka iaitu merah, hijau dan biru. Kena ingat tu. Sel rod dia peka kepada keamatan cahaya, bukan warna cahaya. Kalau warna cahaya adalah sel kun. Okey, ini adalah fotoreseptor yang mengandungi sel rod dan sel kun. Sel rod kita tengok yang warna biru ni sel kun, yang warna kekuningan ini. Okey, seterusnya kita masuk ke telinga. Telinga ada tiga bahagian iaitu bahagian luar, bahagian tengah dan bahagian dalam. Jadi bahagian luar terdapat cuping telinga, kita ada salur telinga. Okey, bahagian tengah kita ada ossicle, ada geganan telinga, ada jendela bujur dan tiub Eustachio. Bahagian dalam kita ada sarus paruh bulat, ada cochlea dan ada saraf auditory. Okey, ini adalah bahagian dan struktur telinga serta fungsinya. Jadi lepas ni kita akan masuk satu persatu. Okey, yang pertama adalah cuping telinga. Cuping telinga dia mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Itu fungsi dia. Okey, seterusnya salur telinga. Okey, seterusnya gegendang telinga. Gegendang telinga dia ada membran yang nipis. Fungsinya bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke ossicle. Tadi dalam bentuk bunyi. Masuk je ke gegendang telinga, bunyi itu akan berubah menjadi bentuk getaran.
Okey, seterusnya ossicle ya. Ossicle terdiri daripada 3 tulang kecil ya. Dia fungsinya menguatkan getaran bunyi lalu memindahkan ke jendela bujur. Seterusnya, jendela bujur fungsi dia untuk mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari ossicle ke koklea. Itu laluan dia ke koklea ya. Okey, seterusnya tiub Eustaquio yang mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gendang telinga. Itu fungsinya. Seterusnya koklea ya, dia adalah mengandungi benda lir. Dia mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impas saraf. Tadi kalau kita tengok pada gegenang telinga dari bunyi ke getaran. Jadi sampai di koklea, getaran tu dia tukar kepada impas saraf. Okey, salur separuh bulat. Dia mengandungi benda lir. Fungsi mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah saraf auditori. Ya, menghantar impuls saraf. Jadi tadi koklea tadi kan daripada getaran dia tukar pergi ke koklea jadi impuls saraf. Jadi dia terus hantar ke otak untuk ditafsirkan, bukan ditakdirkan, ditafsirkan. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian dari hidung. Okey, hidung dia agak simple. Hidung dia ada lubang hidung, ada salur udara, iaitu di lubang hidung, dan juga terdapat sel deria ataupun reseptor bau pada bahagian atas rongga hidung, bahagian atas. Jadi pada bahagian sel deria ni kita ada sel deria bau. Kita ada di hujung dia ada mukus dan juga ada saraf. Okey, jadi daripada sel deria dia akan hantar ke otak. Okey, struktur hidung. Hidung ialah organ deria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Jadi lebih kurang 10 juta sel deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Dia berada pada atas ya. Jadi fungsi sel deria bau. Sel deria bau amat halus dan diseliputi oleh lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus ini dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Jadi bahan kimia ni sebenarnya bau. Bau yang kamu hidu tu kita panggil dia sebagai bahan kimia. Ya. Seterusnya impuls saraf kemudian dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Dan seterusnya jenis bau ditentukan. Okey, kita pergi ke bahagian lidah. Okey, jadi lidah. Ini bahagian lidah. Ada papila dan ada tunas rasa. Ya, kita akan tengok. Okey, struktur lidah. Lidah ialah organ deria rasa. Terdapat bintik kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Dari permukaan lidah kamu, cuba kamu tengok cermin. Ada bintik-bintik kecil. Itu nama dia papila. Permukaan papila dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Jadi dalam papila tu ada tunas rasa. Jadi pada setiap tunas rasa pula terhadap mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Papila permukaan dia tunas rasa. Dalam tunas rasa ada reseptor rasa. Jadi reseptor rasa ini mengandungi 5 jenis asas. Rasa asas, manis, masin, masam, pahit dan umami. Jadi kita tengok apa fungsi tunas rasa. Dalam papila ada tunas rasa. Apa fungsi tunas rasa? Semua makanan dikunyah, sebahagian atau semua bahan kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Seterusnya bahan kimia terlarut ini akan meresap ke dalam tunas rasa yang mengandungi liang dan merangsang reseptor rasa di dalamnya untuk menghasilkan impuls saraf.
Dan impuls saraf ini kemudiannya dihantar ke otak dan ditafsirkan. Menafsirkan rasa apa yang hadir, yang masin, manis, masam, pahit dan umami. Atau campuran ataupun kombinasi rasa. Okey, apa itu umami? Kalau masin, masam, pahit, manis kita tahu. Tapi apa itu umami? Umami dikelaskan pada rasa asas. Terdapat kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami. Jadi ada reseptor yang khusus untuk rasa umami. Hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti masin, masam, manis dan pahit. Jadi rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup, atau rasa bahan penyampaian seperti rasa keju tu, ataupun rasa cendawan, ataupun rasa bahan perisa ataupun mononatrium glutamat ataupun monosodium glutamat MSG. Okey, ni sebagai tambahan je lah. Jadi manusia ni manusia unik. Kat dunia ni ada manusia yang lidah dia panjang. Dia masuk dalam Guinness World Record. Lebih kurang 10 cm panjang lidahnya. Okey, kulit. Kita masuk ke bahagian kulit. Kulit ialah organ diri yang paling besar dalam badan manusia. Kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis. Jadi ada lapisan nipis yang dikenali sebagai epidermis. Jadi lapisan luar, bahagian luar kita panggil epidermis. Dalam lapisan dalam kita panggil dermis. Okay, kulit mempunyai 5 jenis reseptor yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. Apabila reseptor pada kulit dirangsang, impuls saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan terhasillah gerak balas. Okey, ini bersama manusia unik. Dia mempunyai kulit yang boleh diregangkan dengan panjang. Kalau kamu renggang kulit kamu, mana boleh sampai situ. Tapi dia mempunyai dia ni sebenarnya ada satu penyakit genetik lah, genetik yang luar biasa. Jadi sel-sel kulit dia lemah. Jadi sepatutnya dia pun cerita rekod manusia yang paling renggang kulitnya. Okey, kita lihat pada mekanisme pendengaran bagaimana kita dapat mendengar sesuatu bunyi. Okey, jadi mula-mula apabila ada bunyi, dia akan pergi ke cuping telinga. Okey, seterusnya dia akan masuk ke saluran telinga dalam keadaan bunyi lagi. Okey, seterusnya dia akan dihantar ke gegendang telinga. Jadi apa tadi fungsi gegendang telinga tadi? Dia gegendang telinga ni untuk menukarkan bunyi tadi kepada getaran. Jadi gegendang telinga jadi daripada bunyi ke getaran. Dia akan pergi ke osikel. Terusnya dia akan pergi ke getaran tadi akan pergi ke jendela bujur. Dia akan pergi ke koklea. Jadi koklea tadi sama je, getaran tadi ditukarkan kepada impuls saraf. Jadi impuls saraf akan koklea tadi akan tukarkan getaran tadi kepada impuls saraf dan terus pergi ke saraf auditori dan pergi ke otak untuk ditafsirkan. Kamu boleh rujuk buku surat 17. Seterusnya mekanisme penglihatan manusia. Macam mana kita dapat melihat satu objek ataupun cahaya. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea, nampak dia masuk pada kornea. Seterusnya dia pergi ke glimer, masuk dalam sikit, pada kornea masuk glimer, lepas tu masuk ke kanta mata, pada biru ni masuk ke glimaka, terusnya pergi ke retina. Jadi pada dalam retina semua bahagian mata ni dia akan memfokuskan sinar cahaya pergi ke retina di sini. Jadi apabila berlaku retina, sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Jadi daripada retina ni dia akan objek itu akan ditafsirkan melalui impuls saraf dan terus pergi ke saraf optik dan hantar ke otak. Jadi otak akan mentafsirkan impuls saraf tersebut
image yang kecil dan dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Okey, jadi kulit kita ya, sebab bahagian dia ada mempunyai kepekaan yang berbeza. Kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung kepada bilangan reseptor dan ketebalan kulit. Jadi contohnya antara organ ataupun bahagian kulit kita yang peka terhadap rangsangan adalah hujung jari. Kenapa? Kerana hujung jari terdapat banyak ataupun terdapat bilangan reseptor sentuhan yang banyak dan epidermis yang nipis. Dua faktor yang menyebabkan ada bahagian kulit kita yang sensitif terhadap sentuhan. Yang antaranya hujung kulit atau hujung jari ni. Okey, sebab apa? Bilangan reseptor dia banyak dan lapisan epidermis dia nipis. Okey, sama juga seperti lidah, hidung dan bibir. Okey, bagaimana pula dengan bahagian kulit yang kurang peka? Jadi kita terbalikkan. Ya. Bahagian kulit yang peka seperti di bahagian ni. Kalau yang peka seperti hujung jari, dia mempunyai bilangan reseptor yang banyak, kan? Dan lapisan epidermis yang nipis. Kalau di bahagian yang ini seperti di bahagian siku, bahagian lutut, okey, dia mempunyai bilangan reseptor yang sikit, dia terbalik, dan lapisan epidermis yang tebal. Terbalik. Okey. Seterusnya, ya, kawasan berbeza pada lidah lebih peka terhadap rasa tertentu. Jadi lidah kita mempunyai kawasan-kawasan yang tertentu yang lebih peka terhadap rasa. Okey, semua kawasan pada lidah ada peka terhadap kelima rasa, akan tetapi kawasan yang berbeza pada lidah mempunyai kepekaan yang berlainan terhadap rasa tertentu. Jadi contohnya kawasan hadapan ni kan, hadapan lidah ni lebih peka kepada rasa manis. Di bahagian tepi, masin dan masam. Bahagian belakang ni lebih kepada pahit. Bahagian tengah ni lebih kepada umami. Okey, had deria penglihatan. Had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Okay, kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti makroorganisma ataupun objek yang jauh. Seperti planet-planet di atas, planet mustari. Okey, had deria penglihatan termasuklah ilusi optik dan titik buta. Apa itu ilusi optik? Ini contoh ilusi optik. Okey, kalau kita tengok garisan ni, A ni kita nampak macam PQ lagi panjang daripada RS, kan? Pada B ni, kita tengok seperti garisan tengah ni Y lebih besar daripada X. Sama juga garisan yang C ni kita nampak macam garisan segi 4 ni macam melengkung. Itulah ilusi optik. Kita mula-mula kita nampak benda tu macam lain pada keadaan yang sebenar. Okey, yang tadi A kan, nampak seperti PQ lebih panjang, tapi sebenarnya tanpa ilusi optik, tanpa cabang-cabang ni, ya, dia adalah panjang dia sama. Ya, ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan daripada objek pada sekitarnya. Okey, ini bersama. Tengok pada gambar yang sebelah kiri ni, ya. Dia sebenarnya ni adalah gambar burung. Gambar burung yang tengah berterbangan. Ni burung. Ni burung warna merah. Di sebelah ni nampak macam rambut dia ni apa ni? Ni kuda sebenarnya ni. Ni kuda ni, ekor kuda. Tapi kita nampak seperti seorang wanita. Nampak je gambar ni kan? Nampak sebelah kanan ni. Kita nampak seperti garis-garis ni adalah satu garis yang sengit. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul ataupun kamu letak pembaris,
dia ada satu garisan yang lurus. Disebabkan oleh ada yang hitam ni, nampak macam garisan yang ni sengit kan, tapi sebenarnya dia ada lurus. Okey, ni ada contoh lain ya. Contoh nampak macam muka orang, tapi sebenarnya dia adalah awan. Kapal-kapal ni nampak macam banyak, tapi sebenarnya satu dua je yang kapal sebenar. Okey, titik buta tadi ya, satu kawasan yang tidak dapat dilihat. Okey, ini adalah contoh aktiviti untuk kita mengenal pasti atau mengkaji titik buta. Okey, boleh rujuk di buku teks muka surat 25. Ya, pegang buku teks dengan tangan kanan dan luruskan. Pegang dan luruskan. Okey, lepas tu tutup mata kiri, lihat kucing. Lepas tu kamu lihat dengan mata kanan, ya, gerakkan buku secara perlahan ke arah mata. Jadi bila kamu gerakkan ke arah mata tu, kamu akan ada satu ketika kamu akan tak nampak burung yang berada di hujung ni. Itulah titik buta. Okey, jadi untuk mengatasi hal dari penglihatan, yang kita ada alat-alat teknologi ya, seperti imbasan mikroskop imbasan elektron. Okey, dan juga untuk melihat bahan-bahan kecil yang halus, kita boleh gunakan mikroskop cahaya. Okey, untuk mengatasi yang jauh, kita boleh gunakan binokular. Okey, sama juga kalau kita ada masalah kesihatan, tulang rapuh, tulang patah, kita boleh tengok sinar X. Mesin sinar X. Sama juga kita nak tengok kesihatan dalam badan kita, ataupun untuk scan baby dalam, nak tengok jantina baby, nak tengok kesihatan baby, ya, anggota baby, kita boleh tengok melalui mesin ultra bunyi. Okey, jadi apa itu kecacatan penglihatan ya? Buta tu kecacatan juga. Rabun pun dikira kecacatan, tapi rabun boleh dibetulkan. Jadi yang pertama kita bincangkan rabun jauh. Ya, rabun jauh maksudnya kita tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Jadi hal ini disebabkan oleh imej tidak dapat difokuskan di hadapan retina. Sepatutnya imej ada di hadapan retina, tetapi oleh kerana kanta mata terlalu tebal atau bola mata terlalu panjang bagi rabun jauh ni, jadi imej tu tak ada pada hadapan retina. Okey, tak ada pada retina, dia berada di hadapan retina. Sepatutnya imej di sini. Cikgu bulat ni, tapi rabun jauh imej berada di hadapan pula. Jadi bila hadapan tu dia tak nampak dengan jelas. Jadi macam mana cara membetulkannya? Ya, kita boleh pakai kanta cekung. Bila pakai kanta cekung, imej tu akan terbentuk pada retina dan kita boleh melihat dengan jelas. Okey, ni contohnya. Okey, ni sebelum imej di hadapan retina. Ni retina. Ni imej. Jadi selepas pakai kanta mata, imej berada pada retina. Okey, untuk rabun dekat. Rabun dekat adalah tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Objek dekat kelihatan kabur kerana imej difokuskan di belakang retina. Kalau tadi di hadapan, rabun jauh ni rabun dekat di belakang. Sepatutnya pada retina kan. Jadi untuk membetulkan keadaan ini, kita boleh pakai kanta cembung. Pakai kanta cembung, imej itu akan berada pada retina dan mata boleh kelihatan seperti normal. Boleh dikatakan jelas. Okey, seterusnya. Okey, ni contohnya. Tadi ni orang yang mengalami rabun jauh. Imej tu difokuskan di belakang retina. Dia tak nampak. Setelah pakai kanta cembung, imej berada di retina. Okey, yang ketiga kita panggil sebagai astigmatisma. Okey, maksudnya di sini kamu tengok 1 hingga 12 ada garisan-garisan. Jika kamu tengok garisan-garisan ni ada garisan yang kurang jelas,
kamu mengidap astigmatisma. Kalau sama je nampak dia punya kejelasannya, tak adalah. Tapi kalau tiba-tiba kau nampak macam nombor 3 ni macam kabu-kabu daripada garisan lain, maksud kamu menghadap astigmatisma. Astigmatisma. Okey. Dan cara membetulkannya kita boleh pakai kanta silinder. Okey. Ini contoh dia ya, pakai kanta silinder untuk membetulkan astigmatisma. Okey, jadi ini nampak tak biar macam kamu tengok pada duit kertas. Kalau kamu perasan akan ada garisan-garisan ni. Nampak ni duit RM20, garisan dia tegak. Garisan RM10, garisan dia 2 melentang. RM5, garisan dia 1 tegak. Ni sebenarnya adalah garisan braille untuk orang yang tak nampak. Jadi orang yang tak nampak ni, orang buta ni, dia boleh mengenal nilai duit tu dengan meletakkan jari dia pada garisan ni. Okey. Cuba kamu letak tangan kamu pada garisan tu. Dapat tak? Dapat tak rasa garisan tu? Okey, seterusnya had deria pendengaran. Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Ya, kita hanya dapat mendengar bunyi berfrekuensi 20 hingga 20 Hz. Manusia 20 hingga 20 Hz. Jadi telinga kita tidak dapat menghasilkan bunyi yang berfrekuensi luar pada julat frekuensi ini. Julat frekuensi pendengaran seorang individu adalah berbeza yang bergantung kepada kesihatan dia lah. Okey, ataupun usia dia. Contohnya usia meningkat, ya, gegandian telinga kita akan kurang kenyal. Jadi kuranglah dengar. Okey, ini contoh, ni adalah info ya. Stetoskop pertama dibuat daripada kayu, dicetak oleh Rina Linek di Hospital Neckler Infants Melodis Paris pada tahun 1816. Okey, ini adalah antara bantuan pendengaran ya, stetoskop membantu kita mendengar denyutan jantung. Ya, pembesar suara untuk mengeluarkan bunyi. Jadi, apa itu kecacatan pendengaran? Ia berlaku apabila deria pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Kecacatan pendengaran lazimnya disebabkan oleh kerosakan telinga ataupun akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan, proses penuaan ataupun bunyi yang kuat yang berlarutan. Kerosakan pada luar telinga dan bahagian tengah lazimnya boleh dibetulkan. Ini contohnya pekerjaan di lambangan terbang selalu terdedah pada bunyi. Dia mungkin merosakkan pendengaran seseorang tu ya, berlaku kecederaan, jangkitan pada telinga ataupun faktor usia. Jadi cara membetulkan kecacatan pendengaran ya, pertama geganan telinga yang pecah dan kerosakan pada oksikel pula boleh dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Okey. Kerosakan pada telinga dalam pula sukar untuk dibetulkan. Contohnya bahagian koklea. Sukar tapi bolehlah. Tapi koklea ni boleh dengan menggunakan implan. Tapi kalau bahagian saraf auditori tak boleh nak dibetulkan. Kita tahu koklea ni bahagian dalam, tapi dia masih boleh dibetulkan dengan menggunakan implan. Tapi kalau sampai di arah saraf yang rosak, maksudnya tidak dapat diselamatkan. Okey, inilah contoh ya pemasangan implan yang ada pada telinga. Okey, seiring dengan kemajuan teknologi ya, alat pendengaran telinga semakin kecil. Dulu kita akan nampak orang pakai ni, maksudnya orang ni pakailah. Tapi kalau sekarang ni kita kadang-kadang tak perasan pun yang dia pakai alat bantuan pendengaran. Okey, jadi akhir sekali kita hendaklah mensyukuri anugerah panca indera yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dia bayangkan ya, kalau antara 5 ni satu yang kita tak boleh guna.
sudah pasti dia akan menyukarkan perjalanan kehidupan kita seharian. Jadi kita hendaklah bersyukur menjaga dia dengan elok, kan? Okey, jangan selalu dedahkan organ-organ diri kita pada benda yang bahaya. Okey, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah untuk aktiviti cikgu akan jelaskan pada video yang lain. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.